So episod yang pertama je dah buat aku macam dang, aku kena tengok episod yang kedua dan ketiga dan seterusnya lah. So, total dia ada dalam 12 episod macam tu. Hai, Assalamualaikum guys. Nama aku Faris dan ini merupakan channel Encik Review. So hari ni aku nak review satu drama Korea terbaru. Sebenarnya aku bosan. So bila aku bosan, aku macam nak tengok kat Netflix cerita apa yang best. So bila aku scroll kan, aku nampak ada satu cerita baru yang trending dekat Malaysia punya Netflix, yang berjudul Little Woman. Aku just cuba je tengok yang pertama. So episod yang pertama je dah buat aku macam dang, aku kena tengok episod yang kedua dan ketiga dan seterusnya lah. So total dia ada dalam 12 episod macam tu. Cuma hari ni aku kena tunggu episod yang terakhir, iaitu episod 12. Okay, diorang ada 3 orang adik-beradik. So 3 orang ni, yang pertama adalah merupakan kakak sulung dia. So kakak sulung dia ni bekerja sebagai seorang pembantu akaun ataupun kerani. Yang kedua merupakan seorang reporter. Dan yang ketiga ni masih lagi belajar, tapi dia mempunyai bakat yang sangat besar dalam bidang lukisan. Apa yang terjadi sebenarnya, okay, yang kakak sulung ni dia mempunyai seorang kawan yang baik. So kawan ni juga sebenarnya disisihkan oleh syarikat diorang sendiri. Diorang datang daripada syarikat yang sama, bekerja di syarikat yang sama. So mereka berdua ni memang selalu disisihkan oleh pekerja-pekerja kat sana sebab diorang ni miskin. Nak dijadikan cerita, so satu hari perempuan yang anak sulung ni dia memerlukan duit. So dia pergi pinjam duit dekat kawan dia. So kawan dia macam cakap, okay, aku boleh bagi. Dan kawan dia bawa pergi macam tempat best makan, and dia bagi pinjam kasut mahal dia dekat kakak sulung ni kan. So yang si kakak sulung ni macam pelik lah, kenapa dia bagi aku pakai mahal-mahal kan? Mana dia dapat duit ni semua dia pakai mahal-mahal ni kan. So let's forget about it. Aku akan cerita kemudian apa jadi selepas tu kan. Nak dijadikan cerita selepas kakak sulung ni nak pinjam duit. So bermulalah kisah dia dekat situ. So kawan baik dia cakap, kawan baik dia kata dia nak pergi Singapura, ada urusan, tolong jagakan tempat dia, rumah dia apa semua, and nanti dia akan bagi duit untuk pinjam lah kan. Boom, lepas je beberapa hari dia tak dapat dikontak. So ada seorang lelaki ni cari dia, dan merupakan kawan baik kepada kawan si kakak sulung ni. Keliru sikit kan. Dia cari, so dia tak jumpa. So dia cari perempuan ni, yang kakak sulung ni, dan dia cakap, mana kawan aku tu, dekat mana dia. So dia cakap, kenapa kau tanya? Aku pun tak tahu. Dia kata dia keluar, tapi dia, dia pun tak tahulah kan siapa dia ni kan. And dia merupakan hero dalam cerita ni lah. Lepas tu nak dijadikan cerita, dia tak dapat call perempuan tu, kawan ni sendiri kan. Jadi dia pun pergi ke rumah sebab dia risau lah apa jadi. So masa dia pergi dekat rumah kawan baik dia tu, then dia nampak something yang buatkan diri dia trauma, iaitu kawan dia sendiri bunuh diri. So dekat situlah start bermulanya tragedi antara 3 beradik ni. Kenapa? Okay, sebenarnya lepas je kematian kawan dia ni, so 70 bilion won telah pun dipindahkan ke dalam akaun si kakak yang sulung ni tau. So masa itulah baru dia dapat tahu, bila lelaki yang datang membantu ni pun dia cakap, okay, sebenarnya duit tu hilang 70 bilion, dan dia kata kawan baik di sini yang ambil duit tu. So lepas je kakak sulung dapat tahu sebenarnya 70 bilion won tu ada dekat dalam akaun dia. So dia dah dapat rasakan something tau. Sebab sebelum tu dia dah macam pelik, kenapa dia bawa pergi makan, kenapa dia tolong tu, kenapa dia macam ada something yang happen dekat situ yang buatkan mungkin kawan baik dia sendiri meminta bantuan daripada dia, dan dia tahu yang dia akan mati. So ini adalah clue yang diberikan. So adalah surat yang ditinggalkan, adalah beberapa petanda yang ditinggalkan. Tapi yang peliknya kan, okay, 3 beradik ni sebenarnya berkait. Okay, 70 bilion won tu dikatakan adalah hasil daripada penyelewengan duit daripada syarikat yang kawan baik ni bekerja, which is dia juga bekerja dalam syarikat yang sama. So masa dekat dalam office tu memang ramai yang cakap yang sebenarnya perempuan tu ada skandal dengan bos ni, skandal dengan bos tu. Cerita dia panjang, aku tak nak meleret, aku just pendekkan. So nak dijadikan cerita, reporter ni pula sedang menyiasat tentang latar belakang seorang ahli politik ni yang juga merupakan owner kepada syarikat yang kakak sulung ni bekerja. So dia memang tak tahu apa yang jadi sebenarnya. So dia start dari situ yang si reporter ni memang really eager untuk cari isu tentang ahli politik ni, sebab dia rasa macam ada something wrong dengan ahli politik ni, which is pelakon ni adalah Joe Dante. Kalau korang pernah tengok cerita Penthouse. So kalau korang tak pernah cerita Penthouse, korang tak tahu lah Joe Dante tu siapa. Tapi Joe Dante, of course, as usual, bila dia bawa watak dia sebagai orang jahat, memang menjadi
adik perempuan dia yang last kali ni berkawan dengan anak lelaki yang owner kepada syarikat tu. Dia orang tiga-tiga dia tak tahulah. Sampai satu masa dia terkait, okay, yang dia ni dah pegang 70 bilion won. Dah dalam beberapa episod tu dia memang simpan duit tu daripada pengetahuan daripada adik-beradik dia. Sampailah satu hari kantoi, baru dia cerita dekat si reporter ni. So reporter ni pun macam lepas beberapa episod tu baru dia dapat tahu, okay, jadi dia berkait dengan ni. Dan lepas tu baru dapat tahu yang sebenarnya adik dia yang last ni juga berkawan dengan ahli politik tu sendiri yang juga owner kepada syarikat ni lah kan. Sebenarnya adik dia yang ketiga ni menjadi kambing hitam kepada anak perempuan dia. Aku tak faham relationship tu, dia macam very complicated tau. Dia macam like kawan ini gunakan dia ke atau tak. Okay, so isu tu jadi berlarutan lah sampai satu masa family yang ahli politik ni yang kaya ni nak bawa adik dia yang perempuan ni jadi anak angkat kat rumah tu lah. Sebenarnya nak gunakan je sebab adik kepada perempuan, adik-beradik ni, adik yang last ni, dia memang pandai melukis, dia memang hebat melukis. So dia nak melukis untuk dia minta, ahli keluarga ni minta dia, si perempuan ni, budak perempuan ni untuk lukiskan, untuk hasilkan satu karya yang boleh membuatkan nama anak dia sendiri naik, which is true. Lukisan tu berjaya dalam satu competition dan anak dia menang. Tapi itu bukan hasil anak dia sendiri. Okay, just kita fast forward. Okay. Bermulalah kisah peperangan antara mereka, konflik. Aku rasa macam cerita ni memang really best sebab something new. Okay, nak cakap kisah percintaan, okay, dalam masa 12 episod ni adalah selingan dia. Okay, ada percintaan antara ni dengan ni dengan ni. Tapi it's not like a totally percintaan, which is aku really suka tau cerita ni sebab dia more kepada like investigation. Macam okay, apa jadi dekat dia ni, apa jadi dekat dia ni, kenapa dia jadi macam ni, kenapa dia jadi macam ni. So dia membuatkan kau berfikir, dia ke yang pembunuh sebenarnya? Kawan dia ni mati dibunuh ke memang bunuh diri? Adakah semua ni dirancang? Adakah kawan dia ni dah tahu yang ada revenge? Adakah kawan dia sebenarnya dah atur satu revenge which dia tahu dia tak boleh buat, dia akan dibunuh. So dia suruh orang lain buat, dia suruh kawan dia buat. Atau adakah ia merupakan satu orang kata permainan sebenarnya nak aturkan tiga orang beradik ni. Mungkin ada significant event yang berlaku dalam history family diorang ni. Sebab mak dia punya makcik, which is nenek sedara kepada tiga orang ni, merupakan orang yang sangat kaya. Dan beberapa episod akan datang baru kau akan tahu yang diorang ni sebenarnya ada kaitan dengan bapa kepada ahli politik tadi tu, which is Joe Dante. Nama dalam cerita tu bukan Joe Dante sebab semua orang kenal dia sebagai Joe Dante, so aku cerita dia sebagai Joe Dante lah kan. Which is very good. See the plot dia. Okay, dia cerita dia berbalas. Okay, yang si reporter ni cuba serang, maksudnya cuba cari kesalahan dan cuba try to expose kesalahan ahli politik ni, dan ahli politik ni serang dia balik. Dia just like serang dan dia macam, dia punya cerita tu macam menaik tau cerita. Lepas tu dia macam like kau akan nampak like ada selingan. Oh, dekat sini rupanya dia dekat sini, and this tiga beradik ni dia jatuh, and then dia bangun balik, dia bangkit balik, and then dia jatuh balik. Dia like, dia kena bertubi-tubi. Tapi cerita dia bukan macam constant lah. Like macam, oh dia dalam kesusahan, bam, terus dia dapat hancurkan keluarga tu, and then keluarga tu terus mati, and happy ending. Tapi dalam cerita dia dah sampai kat macam kemuncak. Kemudian dia diserang oleh keluarga ahli politik tu sendiri, dan dia jatuh. Dan dia naik balik, dia jatuh, buatkan kau rasa macam, oh aku perlu tengok, dan aku nak tahu lagi siapa sebenarnya orang dekat dalam cerita ni. Keseluruhan cerita ni aku rasa best. Aku tak nak cerita panjang sebab aku rasa korang patut tengok, korang kena tengok cerita ni because it's very good. Dan aku rasa karyawan-karyawan tempatan, it's time for you guys untuk buat cerita Korea ni sebagai reference. Bukan lagi tengok cerita Hollywood ni sebagai reference korang. Sebab apa, cerita-cerita Korea ni dia menghasilkan satu cerita yang di luar kotak tau. Macam aku rasa macam mana dia boleh fikir. Tapi untuk cerita ni aku tak boleh nak bagi kredit dekat dorang sebab sebenarnya cerita ni diadaptasi daripada sebuah novel daripada United States. Tapi overall watak-watak yang dimainkan setiap orang tu very very good. Sometimes aku rasa cerita ni macam ada psycho sikit tau. Bukan sikit, ada banyak psycho dia. Macam aku tak tahulah, dia punya suspend dia. Dan aku macam, kenapa dia jadi macam ni? Kenapa mak dia macam kejap dia jadi macam ni, kejap dia jadi macam tu. Dia macam
seolah-olah mengatur permainan dalam satu event ataupun mengatur permainan dalam satu situasi, a real life punya situasi. Dan kisah pembunuhan pun banyak dalam ni lah, which is korang kena tengok. Untuk cerita ni aku bagi 4.5/5. Aku tak boleh bagi full lah, nanti aku kena kecam kan. Tapi secara keseluruhannya aku boleh cakap best. Korang kena tengok. Mungkin kalau korang yang bukan peminat-peminat cerita, korang cuba tengok episod pertama, episod kedua, korang mesti nak tengok episod ketiga. Aku janji cerita ni tak ada cerita-cerita yang macam romantik yang sangat-sangat, macam ada orang yang memang tak suka tengok cerita romantik kan. Dia nak tengok cerita yang penuh dengan macam suspense ataupun investigation. This is one of the drama yang korang boleh tengok, dan aku suggest korang tengok dekat Netflix. Okay, terima kasih sebab korang follow aku punya YouTube. Jangan lupa untuk subscribe YouTube aku. Jangan lupa untuk tekan loceng YouTube aku tu, supaya lepas ni ada notification, cerita baru keluar, korang akan dapat notification. Dan jangan lupa untuk follow aku punya TikTok, punya Twitter, dan aku punya Instagram. Banyak lagi info-info yang aku akan ceritakan korang. Bukan je movie, ada banyak lagi macam gadget pun aku akan review, tempat makan best, tempat percutian menarik, semua aku akan review dekat dalam channel aku. Jangan risau, jangan lupa follow. Terima kasih, dan jangan lupa sekali lagi untuk tengok cerita Little Women ni. Aku tak nak cerita panjang lebar sebab nanti akan spoil the mood untuk korang tengok lah kan. Aku kalau cerita sampai habis cerita ni nanti tak best lah cerita dia kan. Okay, itu saja. Assalamualaikum, bye bye.